Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini sampai kepada saya, dihantar kepada saya sebuah video klip yang sama oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil, tetapi dihantar oleh beberapa orang. Kenapa pula beberapa orang nak hantar satu video klip yang sama? Sebabnya dalam video klip tersebut, Ustaz Engku ada sebut tentang pilot yang berfatwa dan sekian ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, video klip tersebut ada saya sertakan di bahagian description di bawah. Di mana description? Sila exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar description itu ya. Baik, saya telah tonton video klip tersebut. Kemudian saya cari pula video yang penuh untuk saya tahu cerita keseluruhannya. Video yang penuh pun ada di bahagian description. Dan saya tak nak komen tentang pilot yang berfatwa, siapakah itu, apakah fatwanya, apakah. Tapi saya nak komen tentang satu perkara yang saya sendiri dapati telah 2 kali disebut oleh Ustaz Engku. Dan salah seorang yang menghantar video klip tu pun minta saya ulas. Dia kata telah beberapa kali Ustaz Engku sebut perkara itu. Jadi beberapa kali tu banyak mana kali saya tak tahu. Tapi yang saya tahu 2 kali. Pertama dalam video klip yang saya masukkan ini, pilot berfatwa. Satu lagi dalam video klip yang pernah saya ulas sebelum ini. Dalam ceramah yang pernah saya ulas sebelum ini tentang hukum tawasul. Okey, hukum tawasul. Jadi video klip ceramah tersebut pun ada saya bagi di bahagian description. Jadi saya nak komen tentang topik itu. Apakah topik itu? Iaitu tentang fatwa Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah, di mana beliau mengharamkan musafir untuk ziarah kubur, termasuklah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga berkata adalah merupakan satu kemaksiatan untuk musafir ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini disebut oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil dalam dua-dua video yang ada saya bagi di bahagian description. Dan bagi saya ada perkara yang perlu dijelaskan lebih lanjut supaya kita faham apakah dalil dan hujah di sebalik fatwa tersebut ya. Baik, dalam video klip yang pertama yang orang hantar beberapa hari ini, Ustaz Engku memberi contoh. Beliau mengulas kenyataan Muhaizat yang menyatakan bila Nabi ke kanan, ulama ke kiri. Maka Ustaz Engku pun memberi contoh, kalau ada ulama ke kiri dengan fatwa yang bercanggah dengan apa yang disabdakan, yang disampaikan oleh Rasulullah, maka sudah tentu kita tinggalkan. Maka satu contoh yang beliau beri ialah tentang fatwa Ibn Taymiyah tentang ziarah kubur ni ya. Ustaz Engku berhujah bahawa ziarah kubur ni sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, baik hukumnya wajib maupun sunat. Ziarah kubur, dan ini termasuklah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita yang duduk jauh di Malaysia ni, bila nak musafir pun maka hukumnya sunatlah, sebab ziarah kubur tu sunat. Maka bermusafir atas tujuan ziarah kubur itu adalah juga sunat. Maka Ibn Taymiyah kata Ustaz Engku telah keliru dalam mengeluarkan hukum ini, telah keliru dalam memahami sebuah hadis yang sahih yang bermaksud tidak ada musafir, tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa. Betul ke keliru? Okey, dalam video yang sebelum ni, dalam link ketiga yang saya bagi, Ustaz Engku berkata bahawa fatwa Ibn Taymiyah itu, larangan musafir ialah maksiat, melanggar ijma'. Betul ke sampai melanggar ijma'? Okey. Dan dalam kedua-dua video tersebut, Ustaz Engku pun berhujah, kalau nak kata dilarang, kalau nak kata haram, macam mana ni kita nak musafir untuk menuntut ilmu, musafir menghadiri majlis perkahwinan, musafir jumpa saudara mara, macam mana pula tu? Kan? Jadi ini adalah topik yang saya rasa perlu diberikan penjelasan supaya kita faham duduknya isu ini dengan sebenar-benarnya ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ulas berdasarkan 2 video tersebut.
Saya tak tahu kalau Ustaz Engku ada juga kupas topik ni dalam video-video lain, tapi saya akan ulas berdasarkan dua video itu yang saya ada bagi link di bahagian description. Dua video ini memang menjadi, yang ini saya tahu dan menjadi pilihan kerana ia merupakan majlis ilmu ataupun kuliah ataupun ceramah yang Ustaz Engku telah bersiap sedia terhadapnya. He has done the preparation. Kenapa? Ia adalah jemputan. Saya lihat beliau membaca nota, sudah ada PowerPoint, ada juga baca nota dalam tablet. Jadi ia adalah kuliah yang telah dilakukan persiapan di sebaliknya. Maka saya yakin Ustaz Engku telah melakukan kajian sebelum hendak menyampaikan perkara tersebut, ya. Jadi di sini ayuh kita bandingkan antara kajian Ustaz Engku dan kajian saya seorang pilot. Saya bukan berfatwa, tapi saya hanya akan baca apa kata-kata sebenar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Okey, baik. Sebelum itu beberapa poin penting. Okey, yang pertama, ini adalah perbincangan ilmu. Okey, Ustaz Engku telah menyampaikan hujahnya, dalilnya, dan di sini saya akan menyampaikan pula hujah dan dalil, bukan hujah dalil saya. Baik, tetapi bagi pihak Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, dan bagi mencapai objektif ini saya akan bacakan tulisan ataupun kata-kata sebenar Imam Ibnu Taimiyah. Okey, jadi ini perbincangan ilmiah dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang ingin memberi komen, bagilah juga komen yang ilmiah, yang berfakta, yang membantu. Baik anda setuju ataupun tak setuju. Tak setuju pun tak apa. Okey, tak kisah. Itu yang pertama. Yang kedua, video ni panjang. Siap sedia bahawa video ini panjang sebab nanti kejap lagi saya akan pusing kamera menghadap laptop, kita baca kitab apa semua, ia video panjang. Maka nak siapkan kopi silakan, nak siapkan coklat silakan, asalkan jangan siapkan bantal, jangan tertidur pula. Okey, kalau nak tonton video ni pastikan anda telah allocate a specific time, anda duduk dengar dengan penuh ketenangan sebab video ini juga perbincangan yang agak berat. Dia bukan cerita-cerita, ya. Ini video perbincangan yang agak berat. Kalau rasa panjang tak apa, boleh pause bila-bila masa kemudian boleh sambung. Okey. Yang seterusnya saya akan merujuk kitab, tapi kitab itu dalam perisian Maktabah Syamilah dalam laptop saya, ya. Saya akan bagi jilid dan muka surat. Perisian Maktabah Syamilah ni boleh dimuat turun secara percuma. Saya menggunakan versi 4.0, tapi jika tuan-tuan dan puan-puan menggunakan versi sebelumnya pun tak apa, sama saja sebab rujukan jilid dan muka suratnya sama saja, ya. Bagi yang tak faham dalam bahasa Arab, ya, sebab saya akan bacakan dalam bahasa Arab dan saya yang terjemahkan, ayuh sama-sama kita kaji. Kalau yang tak faham, jemput mana-mana kawan yang faham bahasa Arab, sama-sama kita kaji topik ini, ya. Sebab bagi saya sangat tak patut disebar-sebarkan fatwa ataupun bagi saya fitnah tersebut tanpa diberikan penjelasan yang adil terhadapnya, ya. Dan ini sekali lagi saya tekankan, setuju tak setuju, siapa betul siapa salah terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menilainya. Kalau tak setuju dengan dalil dan hujah Imam Ibnu Taimiyah, tak mengapa, tapi sekurang-kurangnya anda tahu cerita yang sebenar di sebaliknya. Sekurang-kurangnya anda tahu apa dalil, apa hujah dan apa sisi pandang Imam Ibnu Taimiyah. Sekurang-kurangnya anda tahu kedudukan sebenar topik ini ataupun isu ini, ya. Baik, cukuplah ini sebagai mukadimah. Saya akan pusing kamera menghadap laptop. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan saya sekarang ini ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelum bermula, mari sama-sama kita rujuk hadis yang menjadi asas perbincangan, ya. Hadis tersebut dalam Sahih Al-Bukhari nombor 1189 mengikut penomboran Fathul Bari dalam bab keutamaan solat di Masjid Mekah dan Madinah. Hadis yang kedua dalam bab ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida al-masjidil harami wa masjidir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Okey, baik. Maksudnya, ya, sebelum itu terjemahan yang ni secara harfiah ialah jangan mengikat tali pelana. Ini secara kiasan maksudnya jangan bersiap sedia untuk perjalanan yang jauh.
Kenapa sedemikian? Baik, jika mereka pada zaman Rasulullah SAW ingin melakukan perjalanan yang dekat-dekat saja, dari Madinah nak pergi Masjid Quba ke, dari Madinah ke mana-mana di sana, kalau naik kenderaan tak perlu nak ikat pelana, boleh terus duduk atas kuda, boleh terus duduk dalam unta atau jalan kaki saja. Tapi kalau nak melakukan perjalanan yang jauh, barulah mereka akan mengikat pelana dan segala pembekalan di atasnya. Jadi ini adalah secara kiasan, bermaksud janganlah bersiap sedia melakukan perjalanan jauh atau janganlah bermusafir. Okey. Jadi saya ulangi terjemahan harfiah, janganlah mengikat tali pelana, itu secara kiasan, maksudnya janganlah melakukan musafir. Kecuali kepada 3 masjid, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjid Rasulullah SAW di Madinah dan Masjidil Aqsa. Okey, jadi seterusnya hadis ini bila saya baca, saya akan terjemahkan sebagai janganlah bermusafir kecuali kepada 3 masjid. Okey, jadi saya akan baca sebagai janganlah musafir. Ini adalah dari terjemahan harfiahnya, saya ulangi, janganlah ikat tali pelana. Okey, maksudnya janganlah pergi musafir. Baik, terhadap hadis ini, pertama sekali kita nak kaji, betul ke terdapat ijma' dalam memahami hadis ini? Betul ke terdapat ijma' bahawa tidaklah dilarang untuk musafir menziarahi kubur? Okey, dan betul ke Imam Ibn Taymiyah ni dalam fatwanya larangan untuk musafir bagi ziarah kubur telah melanggar ijma'? Bagi mengkaji tentang perkara ini, bila kita baca Sahih Al-Bukhari, kitab pertama yang kita buka ialah kitab Fathul Bari. Okey, kitab Fathul Bari. Alright, oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, kita sekarang sedang rujuk jilid 3 muka surat 65. Jilid 3 muka surat 65 dalam bab keutamaan solat di Masjid Mekah dan Madinah. Sama ya dengan bab dalam Sahih Al-Bukhari tadi. Okey, muka surat seterusnya, sebab ini sedang dibicarakan tentang jalan-jalan periwayatan, lafaz-lafaznya. Adapun penjelasan hadis, kita rujuk jilid 3 muka surat 65. Saya highlightkan poin penting yang kita nak baca. Okey. Alright, apa kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di mana yang saya highlight itu? Waqtulifa fi syaddir rihali ila ghairiha kazahabi ila ziyaratis salihina ahya'an wa amwatan wa ilal mawadi'il fadilati liqasdit tabarruki biha wassalati fiha. Dan telah berselisih para ulama tentang bermusafir ke selainnya. Selainnya apa? Maknanya ke tempat selain 3 masjid itu. Seperti pergi kepada menziarahi orang-orang soleh, baik yang hidup mahupun sudah mati. Bila sudah mati ni maksudnya kubur lah. Dan kepada tempat-tempat yang memiliki keutamaan di sana atas tujuan mengambil berkat, tabarruk dengannya dan solat di sana. Okey, seterusnya berkata Imam Ibn Hajar, faqala asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini yahrumu syaddur rihali ila ghairiha amalan bi zahiri hadzal hadis. Dan telah berpandangan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, dia mengharamkan musafir ke selain 3 masjid itu, dan beliau beramal atau berdalil dengan zahir hadis. Wa asyara al-Qadi Husain ila ikhtiyarihi. Dan Qadi Husain telah mengisyaratkan, maknanya tak sebut secara jelas, tapi mengisyaratkan bahawa dia juga memilih pandangan ini. Wa bihi qala Iyad, dan demikian juga pandangan Qadi Iyad. Wa ta'ifatun, dan sekelompok ulama yang lain. Jadi tuan-tuan puan-puan, di sini jelas bahawa ia bukanlah ijma'. Kerana yang kita highlight ni sedang bicara untuk ziarah.
kepada orang-orang soleh, baik yang masih hidup mahupun sudah meninggal dunia. Meninggal dunia ni merujuk pada kubur lah. Dan kepada tempat-tempat yang diyakini ada keutamaan atas tujuan mengambil berkat daripadanya dan solat di sana. Dan telah berkata 3 orang ulama dan sekelompok lain bahawa ia adalah haram. Jadi bukan ijma'. Perkara pertama kita telah luruskan, kita telah beri pencerahan, tidak ada ijma' dalam perkara ini, ya. Dan dalilnya yang ini kemudian kita akan baca. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dalam kitab Fathul Bari, saya tak akan baca semuanya, banyak di sini, ya. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seterusnya mengemukakan pandangan-pandangan lain yang menyebabkan berlakunya khilaf ini, ya. Bukan satu pandangan, bukan 2 pandangan, bukan 3 pandangan, tetapi 6 pandangan, 6 tafsiran terhadap hadis yang kita baca tadi. Pandangan pertama diharamkan yang kita baca. Pandangan kedua, dan ini adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i, dan inilah juga pandangan yang dianggap sahih, dianggap benar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahawa hadis ini merujuk kepada keutamaan. Bererti tiada yang lebih utama untuk seseorang itu musafir kepadanya melainkan kepada 3 masjid tersebut. Ya, ia adalah dari aspek keutamaan. Okey, pandangan ketiga, hadis itu membicarakan tentang nazar, bererti tidak boleh bernazar untuk solat di mana-mana masjid kecuali 3 masjid tersebut. Pandangan keempat, hadis itu berbicara tentang hukum masjid, bererti tidak boleh musafir melainkan kepada 3 masjid itu saja. Pandangan keempat ni nak sama dengan yang pertama tu lah. Okey, pandangan kelima, ia berkaitan dengan iktikaf. Tidak boleh musafir untuk beriktikaf di mana-mana masjid melainkan 3 masjid tersebut. Pandangan keenam, ia merujuk kepada tempat. Yang ini tidak ada tempat yang lebih utama di sisi syariat Islam ini melainkan 3 masjid itu. Jadi demikian beberapa pandangan terhadap hadis ini, ya. Imam Ibnu Hajar juga dalam bab yang sama ni, muka surat seterusnya, ada bincang juga tentang pandangan Imam Ibn Taymiyah dan Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah. Beliau juga ada bincangkan juga tentang pandangan Ibn Taymiyah dan bermusafir untuk ziarah kubur, dan beliau tidak setuju dengan pandangan Imam Ibn Taymiyah. Beliau tidak setuju, ya. Jadi poin menarik, ya, bila sedang berbincang tentang fatwa ataupun pandangan Ibn Taymiyah, Imam Ibn Hajar ada bincang tentang ijma'. Tetapi yang beliau maksudkan tentang ijma' itu ialah disyariatkan untuk ziarah kubur. Disyariatkan untuk ziarah kubur Nabi SAW. Sementara yang kita sedang bincang ialah apakah boleh musafir untuk ziarah kubur. Jadi ada 2 perkara, ya, 2 perkara. Pertama, hukum ziarah kubur termasuklah kubur Nabi SAW, maka ijma' disyariatkan untuk ziarah. Perkara kedua, apakah boleh musafir untuk pergi ziarah semata-mata untuk ziarah kubur Nabi, maka itulah khilafnya. Itulah khilaf. Jadi jangan tercampur, ya. Sebab di sini memang beliau ada bincang tentang ijma', tetapi ijma' yang beliau maksudkan itu adalah tentang ziarah kubur dan bukannya tentang melakukan musafir untuk ziarah kubur. 2 perkara yang berbeza. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rujukan seterusnya ialah kepada Musnad Ahmad. Kenapa? Sebab kita nak baca apakah dalil yang dikemukakan oleh pandangan yang pertama yang berkata haram ini. Sebab dalilnya adalah sebuah hadis, di mana hadis yang pertama ini mereka baca dan faham bersama hadis yang kedua dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad nombor 23850. 23850. Ini adalah Musnad Ahmad edisi tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya. Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya. Okey, di mana? Dalam hadis ini Abu Basrah, laqiya Abu Basrata Al-Ghifari Aba Hurairata wa huwa jaa minat turi faqala min aina aqbalta,
qala minat turi salaitu fihi qala ama law adraktuka qabla an tarhala ilaihi ma rahalta inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tushaddur rihalu illa ila salasati masjidil haram wa masjidil haza, masjid Nabi, wa masjidil aqsa. Alright, so Abu Basrah dia berjumpa dengan Abu Hurairah tak kala dia kembali daripada Bukit Tur. Bukit Tur ni bukit, kalau terjemahan selalu sebut apa? Bukit Tur Sina, di mana Allah berkata-kata kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa diangkat menjadi seorang rasul, ya, satu tempat yang bersejarah. Lalu Abu Basrah bertanya kepada Abu Hurairah, "Anta ni daripada mana? Kembali daripada mana?" Abu Hurairah menjawab, "Daripada Bukit Tur, aku solat di sana." Berkata Abu Basrah, "Seandainya lah aku dapat menemui engkau sebelum engkau bertolak ke sana, maka sudah tentu engkau tidak akan bertolak, tidak akan pergi, kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada musafir kecuali kepada 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjidil Nabi, Haza Nabi, dan Masjidil Aqsa." Nota kaki nombor 1, Syekh Syuaib Arnaud menjelaskan sanad hadis ini adalah sahih. Okey, tak masuk dalam skrin saya, tak apa. Okey. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa larangan musafir ini tidak terhad kepada masjid, tetapi kepada mana-mana tempat yang seseorang itu bermusafir ke sana atas keyakinan adanya keistimewaan di sana, ataupun bermusafir ke sana atas tujuan ibadah, musafir ke sana atas tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarub, ya. Sebab Bukit Tur ni di sana tak ada masjid. Ya, dia Bukit Tur saja, tapi dia tempat yang bersejarah. Tempat bersejarah di mana Nabi Musa AS, Allah berkata-kata dengannya, Allah mengangkatnya jadi rasul. Okey, di sana maka Abu Hurairah pun pergi untuk solat di sana dengan anggapan itu tempat yang special. Alright, jadi Abu Basrah menerangkan, kalau aku jumpa engkau sebelum tu, nescaya engkau tak akan pergi. Aku akan jelaskan hadis bahawa tidak boleh musafir. Jadi musafir ini tidak terhad kepada mana-mana masjid, tetapi tidak boleh musafir atas tujuan ibadah, atas tujuan taqarrub ilallah, melainkan kepada 3 masjid. Ini hadis yang menjadi penjelasan kepada hadis pertama tadi, bahawa ia bukanlah terbatas kepada masjid, tetapi kepada mana-mana tempat yang diyakini oleh seseorang itu dapat dijadikan tempat khusus, tempat istimewa untuk dia beribadah, untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu tempat itu ialah kubur, kerana bagi sebahagian orang mereka suka pergi ke kubur, mereka beribadah di sana, mereka iktikaf di sana, mereka berdoa kepada ahli kubur di sana, ataupun mereka berdoa kepada Allah tapi nak duduk di sisi kubur itu kerana berkeyakinan adanya keberkatan, adanya keistimewaan, dan doa mereka lebih akan dimakbulkan oleh Allah SWT apabila berada di sisi kubur si fulan itu. Termasuklah juga kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalil seterusnya yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah ialah sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim hadis nombor 671 mengikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah ialah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar-pasar. Okey, bagaimana pula pendalilan daripada hadis ini? Daripada hadis ini, Imam Ibn Taymiyah berhujah bahawa jika masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, kita tidak dibolehkan bermusafir ke sana kecuali 3 masjid. Apatah lagi kalau tempat-tempat lain. Jika seseorang itu hendak bermusafir ke sana atas tujuan ibadah, sudah tentulah lebih-lebih lagi
tidak dibolehkan. Beliau berhujah menggunakan kaedah qiyas al-aula. Okey, qiyas al-aula ya, maknanya sekali lagi saya ulangi, kalau masjid yang merupakan tempat yang dicintai oleh Allah, itu pun kita tidak boleh bermusafir ke sana atas tujuan ibadah kecuali 3 masjid, apatah lagi tempat-tempat lain yang seperti kubur sebagai contoh ya. Apatah lagi tempat-tempat lain sudah tentulah juga tidak boleh dimusafir ke sana, tidak boleh melakukan safar ke sana. Okey, ini dalilnya. Sekarang kita baca penjelasan Imam Ibn Taymiyah. Okey, saya sedang merujuk kitab Iqtida' Siratal Mustaqim li Mukhallafat Ashabul Jahim. Kepentingan jalan yang lurus dan kepentingan jalan yang lurus bagi menyelisihi penghuni neraka Jahanam. Maksud penghuni di sini ialah orang-orang kafir. Dalam kitab ini beliau menjelaskan bahawa kita umat Islam hendaklah menyelisihi cara ibadah orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir ya. Edisi tahqiq Nasr Abdul Karim Al-Aqil. Edisi 2 jilid. Kita sekarang merujuk jilid 2 muka surat 180. Jilid 2 muka surat 180. Baik, sebelum itu sebenarnya perbincangan tentang bermusafir untuk ziarah kubur, semata-mata untuk ziarah kubur, ada juga dibicarakan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa jilid 27. Okey, saya tidak merujuk ke sana sebab perbincangannya seperti bercampur aduk. Sebab Imam Ibn Taymiyah kalau kita biasa baca bacaannya, kadang dia ke sana, kadang dia sini, kadang dia ke sana. Di sini dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim ini dia macam lebih fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, perbincangan di sana macam panjang sangat. Tetapi di kalangan para penonton, sesiapa yang nak kaji dipersilakan jilid 27. Kalau mengikut maktab Majmu' Fatawa jilid yang 36, edisi 36 jilid, rujuk jilid ke-27. Jika pencetak yang lain, muhakkik yang lain, sila rujuk selepas Kitabul Hajj, kitab haji, di penghujung tu ada bab khas tentang ziarah, dan ziarah tu pun banyak subchapter dalamnya. Lihat second half of it, separuh kedua yang terakhir, sebelum masuk kepada kitab seterusnya iaitu Kitabul Jihad. Ada banyak perbincangan di sana, termasuklah juga penjelasan bagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyah difitnah dalam perkara ini sehingga dipenjarakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil maklum, ambil nota bahawa apabila timbulnya fitnah ke atas beliau dalam perkara ini, Sultan bersama para qadi dan para ulama membicarakan fatwa ini tanpa memanggil Ibn Taymiyah untuk memberi penjelasan. Mereka sendiri bincang dan kemudian mereka sendiri yang menjatuhkan hukuman penjara ke atas Imam Ibn Taymiyah tanpa Ibn Taymiyah diberi peluang untuk menjelaskan apakah dalil ataupun hujah beliau bagi mengharamkan ziarah kubur. Maka beliau pun dipenjarakan pada tahun 726 Hijrah. Beliau meninggal dunia tahun 728 Hijrah. Semua ini ada dalam jilid 27 tu ya, Majmu' Fatawa. Okey, tak apa. Kita sekarang dalam kitab ini, Iqtida' Siratal Mustaqim li Mukhalafat Ashabul Jahim, jilid 2 muka surat 180, dalam bab ma yattasilu bil quburi min ziyaratiha was salati indaha wa ittikhaziha masajidah wal bina'u 'alaiha. Bab apa yang berkaitan dengan kubur seperti menziarahinya, solat di sisinya dan mengambilnya sebagai masjid, mengambilnya sebagai tempat ibadah dan membuat binaan ke atasnya. Jadi bahagian yang saya baca ni saya highlight macam ni ya. Okey, apa kata Imam Ibn Taymiyah? Wa ziyaratul quburi jaizatun fil jumlati hatta kuburul kuffari. Dan ziarah kubur adalah dibolehkan secara keseluruhannya, termasuklah ziarah kubur orang-orang kafir.
fa inna fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li wasta'zantuhu an azura qabraha fa'azani li. Okey, hadis daripada sahih Muslim ya, bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku meminta izin daripada Tuhanku agar aku mendapat meminta ampun, istighfar ya, untuk ibuku. Akan tetapi tidak diizinkan bagiku, dan aku minta izin untuk ziarah kuburnya, maka diizinkan bagiku. Okey, ibu Rasulullah SAW, beliau tidak masuk Islam. Ini dalil untuk ziarah kubur orang kafir. Sebab tu tidak diizinkan untuk beristighfar ataupun minta ampun baginya, tapi nak ziarah boleh. Okey, seterusnya. Wa fihi aidan anhu qala zara sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu faqala ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li wasta'zantuhu fi an azura. Muka surat seterusnya. Okay, an azura qabraha fauzinali fazurul kubura fa innaha tuzakkirul mauta. Okay, hadis sahih Muslim juga. Baik. Okey, demikian juga dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah, okey, bahawa Nabi SAW menziarahi kubur ibunya. Maka baginda menangis dan menangislah juga orang-orang di sekelilingnya ya. Para sahabat tengok Nabi menangis, mereka pun menangis juga. Maka Rasulullah bersabda, aku meminta izin Tuhanku agar mengampuni ibuku, mengampuni baginya, namun tidak diizinkan bagiku. Tak boleh nak minta ampun sebab ibunya tidak masuk Islam. Dan aku meminta izin pada menziarahi kuburnya, maka diizinkan bagiku. Maka ziarahlah kubur kerana sesungguhnya ia mengingatkan kepada kematian. Okay, kita sedang baca yang ini. Kenapa nak baca? Sebab supaya kita faham bahawa di sisi Imam Ibn Taymiyah, ziarah kubur ni boleh disyariatkan. Bukan sekadar itu, tetapi juga kubur orang-orang bukan Islam, kubur orang kafir pun disyariatkan untuk ziarah ya. Baik, seterusnya. Wa fi sahih Muslim an Buraidah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i faman arada an yazura fal yazur wa la taqulu hujran. Okey, jadi dalam sahih Muslim daripada Buraidah bahawasanya Nabi SAW bersabda, aku pernah melarang kalian daripada ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, baginda bersabda, maka sesiapa yang ingin untuk ziarah, maka ziarahlah. Asalkan jangan dikatakan perkataan yang buruk ataupun yang jahat. Okey, seterusnya. Saya highlightkan mana yang saya baca. Wa rawa Ahmad an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzakkirukumil akhirah. Okay, dan diriwayatkan oleh Ahmad daripada Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridainya, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku pernah melarang kalian daripada ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kerana sesungguhnya ia mengingatkan kalian kepada akhirat. Seterusnya, faqad azinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratiha ba'dan nahyi wa 'allala zalika bi annaha tazkurul mauta wad daral akhirah wa azina iznan aman
fi ziyarati qabril muslimi wal kafiri. Dan maka sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan ziarah setelah sebelum itu baginda melarangnya, dan ilal dan sebab yang sedemikian itu adalah kerana ia mengingatkan kepada kematian dan juga negara akhirat, negeri akhirat. Dan keizinan ini adalah keizinan yang umum, meliputi ziarah kubur orang-orang Islam, kaum muslimin, dan juga orang-orang kafir. Sebab lafaz itu umum kan. Wassababul lazi warada alaihi hazal lafzu yujibu dukhulal kafiri wal illati wahiya tazkurul mauta wal akhirata mawjudatun fi zalika kullihi. Dan sebab dimasukkan lafaz kafir, dimasukkan orang kafir dalam lafaz tersebut, ataupun wajib memasukkan orang kafir dalam lafaz hadis-hadis tadi adalah kerana sebab ataupun tujuan kita ziarah kubur, yang ini untuk mengingati kematian dan juga hari akhirat, tercapai, terkandung dalam yang sedemikian itu seluruhnya. Jadi boleh faham maknanya hadis-hadis tadi itu adalah umum, mencakupi ziarah kubur orang Islam dan juga orang kafir. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menziarahi kubur ibunya yang kafir. Cuma baginda hendak mendoakan keampunan bagi beliau, Allah tidak izinkan. Baginda minta untuk menziarahi kubur ibunya itu, maka Allah mengizinkannya. Baik, di seterusnya sini. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubura ahli. Kita sambung muka surat seterusnya. Ahlil baqi, perkuburan baqi ya, wasyuhada'i liddu'ai lahum wal istighfari fahazal ma'na yakhtassu bil muslimina dunal kafirina fahazihi ziyaratu wahiya ziyaratul kuburi litazakkurul akhirati au litahiyyatihim waddu'a'u lahum wallazi ja'as bihi sunnatu kama taqaddama. Dan Rasulullah SAW pernah mendatangi kubur ahli baqi, perkuburan baqi ya, dan para syuhada, bagi mendoakan mereka dan memohon ampun. Dan ini bermaksud khusus kepada perkuburan orang-orang Islam ya, khusus kepada orang Islam. Sebab orang kafir kita tidak boleh mendoakan keampunan bagi mereka, bukan bagi kubur orang-orang kafir. Dan ini adalah ziarah yang maksudnya ziarah kubur yang mengingatkan kita kepada hari akhirat, atau untuk kita memberi salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Dan semua ini telah datang dengan dalil-dalil sunnah Nabi SAW sebagaimana yang telah dikemukakan. Baik, selesai bahagian pertama. Ini sengaja saya baca, kenapa? Supaya kita faham bahawa Imam Ibn Taymiyah juga berkata ziarah kubur itu memang disyariatkan berdasarkan hadis-hadis yang beliau kemukakan. Bahkan bukan sekadar ziarah kubur orang Islam, tetapi juga ziarah kubur orang kafir. Kerana tujuan ziarah kubur yang ini untuk mengingati kematian, untuk mengingati negeri akhirat dapat tercapai dengan ziarah kubur baik yang Muslim maupun yang kafir. Cuma bagi yang kafir kita tidak boleh mendoakan mereka. Kita masuk kepada perbincangan yang penting ya, bahagian kedua pula, perbincangan yang penting. Waqad ikhtalafa ashabuna wa ghairuhum hal yajuzus safaru li ziyaratiha
ala qaulain. Dan telah berselisih para sahabat kami. Sahabat kami ni siapa maksudnya? Para ulama dalam mazhab Hambali, sebab Imam Ibn Taymiyah dalam mazhab Hambali. Wa ghairuh, dan selain mereka. Apakah dibolehkan musafir untuk ziarah kubur? Dan di sini ia terbahagi kepada dua pandangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita baca kitab Fathul Bari tadi, ada khilaf, dan Imam Ibn Taymiyah sebelum tu pun menjelaskan ada khilaf, ya. Dan bukanlah ia pandangan sendiri-sendiri, tapi khilaf di kalangan dalam mazhab Hanafi dan selain mereka, apakah dibolehkan atau tidak. Dan ia terbahagi kepada dua pandangan. Ahaduhuma, pandangan pertama, la yajuzu, tidak dibolehkan, wal musafiratu li ziyaratiha ma'siyatan. Okey, wala yajuzu qasrus salati fiha, wa hadza qaulu Ibni Battah wa Ibni Aqil wa ghairihima, li anna hadza safara bid'atun lam yakun fi asris salafi wa huwa mustamilun ala ma sayati min ma'ani nahiyya. Pandangan yang pertama, ia tidak dibolehkan, dan musafir untuk ziarah kubur ini adalah satu maksiat. Okey? Dan tidak dibolehkan qasar salat pada perjalanan tersebut. Dan ini adalah pandangan Ibnu Battah dan Ibnu Aqil dan selain mereka berdua. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat penting. Kerana dengan ini kita tahu bahawa ini bukanlah ijtihad Imam Ibn Taymiyah seorang-seorang. Ini bukanlah fatwa Imam Ibn Taymiyah seorang-seorang. Tetapi sebelum beliau sudah ada yang berfatwa sedemikian, sudah ada yang berpandangan sedemikian, seperti Ibnu Battah dan Ibnu Aqil dan selain mereka berdua. Okey, saya ulangi ya, poin penting ya. Poin penting, bukan Ibn Taymiyah yang pandai-pandai seorang-seorang berijtihad, pandai-pandai seorang-seorang berfatwa, tetapi sudah ada tokoh ataupun ulama sebelum beliau yang berfatwa sedemikian. Okey, disebabkan musafir ini adalah bid'ah. Kenapa pula bid'ah? Kerana ia tidak berlaku pada masa ataupun pada zaman salaf, generasi salaf. Dan okey, dan ia merangkumi apa yang akan datang, apa yang akan dikemukakan daripada makna larangan ini. Apa maksudnya di sini? Dalam bab seterusnya, beliau akan kemukakan hadis-hadis lain tentang larangan menjadikan kubur sebagai masjid, larangan melakukan perayaan di masjid, larangan beribadah di masjid. So, tujuan melarang ziarah ini ialah kerana mengelakkan daripada kubur menjadi masjid. Ini dalam bab seterusnya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana Ustaz Engku berhujah bahawa maksud hadis itu ialah kalau kita hendak pergi masjid, semua masjid pun sama kecuali Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, di mana solat di dalamnya ada sekian-sekian kelebihan. Lain-lain masjid semua sama saja. Jadi kenapa nak musafir khusus kepada masjid itu? Okey, betul? Betul. Okey, demikianlah juga bagi kubur-kubur. Semua kubur, termasuklah kubur orang bukan Islam, manfaatnya sama, iaitu apabila kita ziarah dengan tujuan supaya kita dapat ingat kematian dan juga dapat ingat hari akhirat. Apabila seseorang itu ingin musafir kepada kubur yang jauh, padahal dekat tempat dia itu ada kuburnya sendiri. Okey, di tempatnya tu ada kubur. Dia tak nak, dia nak pergi kubur yang jauh. Kenapa? Mesti ada sebab khusus dia nak pergi kubur itu. Padahal kubur itu tidak ada dalil yang menerangkan keistimewaannya berbanding kubur-kubur yang lain. Okey, itu penghujahan beliau. Yang itu boleh rujuk dalam Majmu' Fatawa, juga dalam kitab ini dalam bab seterusnya, ya. Okey, selain itu ada juga dalil lain yang beliau kemukakan yang tadi pun kita telah pun baca, wali anna fi sahihaini anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihalu illa ila salasati masajidal
masajida al-masjidil harami wal masjidil aqsa wa masjidi haza. Haza ni ini, yang ini masjid Nabi. Okey, hadis ni kita telah baca tadi. Perenggan seterusnya. Wa haza nahyu ya ummus safara ilal masajidi wal musyahidi wa kullu makanin yaqsidus safari ila ainihi litaqarrubi bidalili anna Basrah bin Abi Basrah al-Ghifariyah lamma ra'a Aba Hurairata raji'an minat turil lazi kallama Allahu alaihi Musa qala law ra'aituka qabla an ta'tiyahu lam ta'tihi li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihalu illa salasati masajida. Okey, dan larangan ini adalah umum. Okey, meliputi safar ke masjid dan masyahid, tempat-tempat bersejarah dan setiap tempat yang tujuan safar adalah semata-mata untuk taqarrub. Okey, taqarrub ini mendekatkan diri kepada Allah ataupun atas tujuan ibadah. Berdalilkan hadis Basrah yang kita baca tadi, Abu Basrah Al-Ghafiri, tatkala dia melihat Abu Hurairah kembali daripada Bukit Tur, yang mana di bukit itu Allah berkata-kata dengan Musa. Lalu Abu Basrah berkata, seandainya lah aku menemui engkau sebelum engkau pergi, nescaya kau tidak akan pergi, kerana Nabi SAW telah bersabda, tidak ada musafir kecuali kepada 3 masjid. Ini hadis yang kita telah baca tadi kan. Baik, muka surat seterusnya, jilid 2, muka surat 183. Okey, saya highlight kan. Kita baca perenggan demi perenggan ya. Kita analisa perenggan demi perenggan. Faqad fahimas sahabiyyul lazi rawal hadisa anna tura wa amsalahu min maqamatil anbiya'i man mundarijatun fil umumi wa annahu la yajuzu safaru ilaiha kama la yajuzu safaru ila masjidi ghairil masajidis salasati. Dan para sahabat ataupun sahabat yang meriwayatkan hadis itu telah memahaminya, bahawasanya Bukit Tur dan semisal daripadanya, daripada tempat-tempat bersejarah para nabi, dan termasuklah juga dalam keumuman bahawasanya tidak dibolehkan safar kepadanya, sebagaimana tidak dibolehkan safar kepada masjid selain pada 3 masjid tersebut. Okey, kemudian kita baca sini pula. Okey. Wa aidan fa iza kana safaru ila baitin min buyutillah ghairi salasati la yajuzu ma'a anna qasdahu li ahli misrihi yajibu taratan wa yustahabbu ukhra wa qad jaa fi qasdil masajidi minal fadli ma la yuhsa fasafaru ila buyuti. Ini ada nota kaki di sini, ada perkataan yang tertinggal ila dalam manuskrip yang lain. Fi buyuti al-mauti min ibadi. Okey, aula an la yajuza adalah lebih utama untuk tidak boleh pergi ke sana. Apa maksud di sini ni? Okey, apa maksud di sini? Ini beliau menggunakan qiyas al-aula ya. Bermaksud demikian juga apabila musafir ke salah satu daripada rumah-rumah Allah, kecuali 3 masjid tersebut. Apabila yang itu tidak dibolehkan, padahal hukum ke sana adalah wajib bagi warga kota dan sunat bagi selainnya. Wa yasabu ya khair.
Bahkan dengan banyaknya keutamaan-keutamaan ke masjid-masjid yang tidak terkira bilangannya yang telah datang ya daripada Al-Quran dan Sunnah. Banyak hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang menerangkan keutamaan ke masjid. Itu pun tak boleh. Maka musafir kepada rumah orang yang mati daripada hambanya adalah lebih utama untuk tidak dibolehkan safar kepadanya. Okey, dalam Majmu' Al-Fatawa, statement yang ini beliau landaskan kepada dalil sahih Muslim yang kita baca tadi ya, bahawa tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjid-masjid dan yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar-pasar. Maka apa yang dikatakan di sini ialah oleh Imam Ibn Taymiyah, okey, apabila musafir ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yang ni kita nak musafir ke masjid. Masjid ni tempat yang bagus, yang wajib dihadir oleh orang-orang yang duduk dekat, yang bila azan dengar. Orang-orang yang jauh juga dianjurkan, disunatkan untuk hadir. Kemudian punyalah banyak dalil-dalil yang datang daripada sunnah yang menerangkan keutamaannya sehingga tidak terkira banyaknya. Itu pun kita tidak boleh nak pergi musafir jauh, kita pergi saja mana-mana masjid yang dekat. Maka apatah lagi kalau hendak musafir ke tempat orang yang telah mati, maka sudah tentu lebih-lebih lagi tidak dibolehkan. Boleh faham ke ni? Okey. Baik, seterusnya beliau kemukakan pula pandangan yang kedua. Wal wajhus sani, dan pandangan yang kedua, annahu yajuzu safaru ilaiha qalahu ta'ifatun minal mutaakhirina minhum Abu Hamid Al-Ghazali wa Abu Al-Hasan bin Abdus Harani wa Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Okey. Pandangan kedua, bahawasanya dibolehkan safar kepadanya. Tengok Imam Ibn Taymiyah, dia bincang, dia berlaku adil. Dia bagi tahu hujah ataupun siapa ulama yang membolehkan untuk safar, untuk musafir semata-mata untuk ziarah kubur. Demikian ini diperkatakan oleh tokoh-tokoh yang terkemudian ataupun mutaakhir. Di antaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijrah, terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Wa Abu Al-Hasan bin Abdus Harani wa Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Okey, ada yang berpandangan sedemikian. Kemudian Imam Ibn Taymiyah melanjutkan, wa ma alimtuhu manqulan an ahadin minal mutaqaddimina bina'an ala annal haditha. Sambung muka surat seterusnya, kita masuk ke surat 184. Lam yatanawal an-nahya an zalika kama lam yatanawal an-nahya an safari ilal amkinati allati fihal walidani wal ulama'u wal masyayikh wal ikhwanu au ba'dul maqasidi minal umuril minal umuri dunyawiyatil mubahah. Alright. Apa maksudnya? Dan aku tidak mengetahui, dinukil daripada seorang jua daripada mutaqaddimin. Ni tadi mutaakhirin yang berkata ya. Jadi yang mutaqaddimin yang sebelum itu, yang lebih awal, tidak pula aku mengetahui, ada pun dinukil daripada mereka yang mana hadis tersebut mereka fahami sebagai tidak membicarakan larangan daripada yang sedemikian. Yang ini musafir untuk ziarah kubur. Sebagaimana ia tidak membicarakan larangan daripada musafir ke tempat-tempat yang mana di sana terdapat ibu bapa, para ulama, para guru-guru dan saudara mara, atau sebahagian daripada tujuan-tujuan daripada urusan-urusan dunia yang mubah, yang harus hukumnya.
Okey, yang ni dah masuk bab seterusnya ya. Jadi yang terakhir ini dia berkata pandangan mutaakhirin itu, tidaklah aku mengetahui ada nukilan daripada seorang pun daripada generasi awal mutaqaddimin, yang mana hadis itu mereka faham sebagai tidak membicarakan larangan daripada yang sedemikian. Apa maksudnya? Maksudnya ialah para mutaqaddimin mereka memahami hadis tersebut sebagai larangan daripada melakukan perjalanan ke mana-mana tempat atas tujuan taqarrub, atas tujuan ibadah. Mereka tidak memahaminya sebagai larangan ketiga, larangan ke masjid sahaja ya, tapi lebih luas lagi. Sebagaimana mereka memahaminya bahawa hadis itu tidaklah membicarakan larangan daripada musafir ke tempat-tempat yang di sana ada nak pergi ziarah ibu bapa, para ulama, menuntut ilmu dengan guru-guru, ziarah saudara mara atau apa-apa tujuan lain daripada urusan dunia yang mubah hukumnya. Jadi kalau baca yang akhir ni, taklah timbul macam mana pandangan Ibnu Taimiyah itu, bahawa kalau nak kata haram, macam mana nak pergi kenduri kahwin, macam mana nak pergi tuntut ilmu, macam mana nak ziarah saudara mara. Maka dia pun menjelaskan bahawa generasi mutaqaddimin ataupun generasi salaf, mereka tidak memahami bahawa hadis itu membicarakan larangan daripada safar ke tempat-tempat yang mana di sana terdapat ibu bapa, ulama, guru-guru, saudara mara, dan atas apa-apa tujuan lain daripada urusan-urusan dunia yang mubah hukumnya. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau kita baca penjelasan Ibnu Taimiyah ini, kita akan faham ya, tak akan timbul soalan macam mana kalau nak musafir ke tempat-tempat itu. Sebab Ibnu Taimiyah telah jelaskan tadi bahawa larangan itu adalah semata-mata atas tujuan ke satu tempat dengan tujuan untuk taqarrub di sana, atas tujuan untuk beribadah kepada Allah di sana. Okey, ini dah masuk bab lain. Jadi tak apalah, solat di kubur dan sebagainya kan, dah mengambilnya sebagai masjid, membuat binaan masjid ke atasnya. Okey, yang ni dah perbincangan lain. Kita sedang bincang tentang hukum ziarah kubur. Yang pentingnya ada dua pandangan. Baik, tuan-tuan, ini saja penjelasan Imam Ibnu Taimiyah. Sudah boleh faham ke? Alright. Okey, kita hentikan. Kita pusing kamera menghadap muka saya kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan tentang apa yang telah kita kaji sebelum ini ya, video ni dah panjang, cukuplah saya terus ke kesimpulannya. Pertama sekali, ada dua perkara berbeza yang sedang dibicarakan ya. Pertama, hukum ziarah kubur, termasuklah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ia secara ijma' disyariatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum musafir semata-mata untuk ziarah kubur, maka di sana ada khilaf, tidak ada ijma'. Baik, pertama. Yang kedua, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah bukanlah orang yang pertama berfatwa tidak boleh musafir untuk ziarah kubur. Bahkan beliau bukanlah satu-satunya orang yang berfatwa sedemikian ya. Sebagaimana yang kita telah baca, kita telah rujuk dalam kitab Fathul Bari, juga dalam kitab tulisan sendiri ya, Imam Ibnu Taimiyah, ada tokoh-tokoh lain juga yang berpandangan sedemikian. Jadi beliau bukanlah solo ataupun keseorangan dalam mengeluarkan pandangan ataupun fatwa sedemikian. Okey, yang ketiga, Imam Ibnu Taimiyah tidaklah keliru ataupun tidaklah salah dalam memahami hadis tidak boleh bermusafir kecuali kepada 3 masjid. Ya, beliau bukan keliru, beliau bukan salah, tetapi beliau memiliki dalil dan hujahnya. Terpulang setuju tak setuju, tapi beliau tidak salah, tidak keliru, tetapi ada dalilnya. Dalil pertama, hadis riwayat Musnad Ahmad. Okey, daripada Abu Basrah Al-Ghifari, tak kala dia melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali daripada Bukit Tur. Dia tanya, kamu pergi mana? Abu Hurairah jawab, aku ke Bukit Tur, aku kembali dari Bukit Tur untuk solat di sana. Maka Abu Basrah berkata, seandainya lah aku dapat
jumpa engkau sebelum engkau bertolak, nescaya engkau tidak pergi pergi, kerana aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada musafir kecuali kepada 3 masjid. Berarti sahabat memahami hadis larangan tidak ada musafir itu tidaklah terhad kepada masjid, tetapi kepada mana-mana destinasi yang seseorang itu bermusafir ke sana atas tujuan, atas niat untuk beribadah ke sana, atas niat untuk taqarrub ila Allah ke sana, beribadah ke sana. Adapun untuk musafir kepada tujuan, ke atas tujuan-tujuan lain, menuntut ilmu, berniaga, ziarah sebagainya dibolehkan, kerana pada zaman Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam banyak para sahabat yang bermusafir atas tujuan-tujuan tersebut dan ia tidaklah dilarang oleh baginda. Itu yang pertama. Dalil kedua yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah ialah hadis daripada Sahih Muslim bahawa tempat yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah ialah masjid-masjidnya. Meskipun masjid ni sesuatu yang dicintai oleh Allah, Allah SWT tetap tidak membolehkan kita musafir semata-mata kerana sekian-sekian masjid, kecuali kepada 3 masjid, ya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa, kerana dalam hadis-hadis yang sahih yang lain ada diterangkan keutamaan solat di sana dilipat gandakan pahalanya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku Metodologi Memahami Hadis oleh Ustaz Dr. Rozaimi, Profesor Madya Dr. Rozaimi, antara cara yang betul untuk kita faham hadis ialah kita memahami hadis itu berdasarkan juga hadis-hadis yang lain, bukan semata-mata dengan satu hadis. Okay? Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Ibn Taymiyah, termasuk oleh tokoh-tokoh sebelum beliau dan selepas beliau, ialah mereka memahami hadis larangan musafir kepada 3 masjid, larangan musafir kecuali kepada 3 masjid. Mereka memahami hadis itu berdasarkan juga hadis-hadis yang lain, ya. Dan kemudiannya beliau juga ada hujah lain dari sudut logik akal, yang ini jika tujuan ziarah kubur ialah untuk kita mengingati kematian, untuk kita mengingati negeri akhirat, maka tujuan itu tercapai dengan mana-mana kubur yang kita ziarah, termasuklah kubur orang-orang kafir. Okey, apabila seseorang itu ingin musafir ke satu kubur yang jauh, berarti dia meyakini ada sesuatu keistimewaan pada kubur tersebut. Okey, jadi apa yang dilarang di sini, kita nampak macam larangan daripada ziarah kubur Nabi. Sebenarnya ia termasuk larangan untuk ziarah kubur-kubur yang dikatakan wali-wali. Ada Nabi sekian-sekian kuburnya di tempat ni, Nabi sekian-sekian kuburnya di tempat tu, ada wali kutub kubur di sana, wali kutub kubur di sini, dan orang pun bermusafir ke sana. Kenapa nak musafir? Kerana mereka hendak beribadah di sana. Mereka meyakini berdoa kepada ahli kubur itu diboleh, padahal itu adalah syirik. Atau kadang mereka berdoa kepada Allah, tapi mereka meyakini jika berada di sisi kubur wali tersebut atau yang mereka katakan Nabi itu, doa mereka adalah lebih mujarab, doa mereka akan lebih dimakbulkan, ya. Tentang kubur Nabi SAW yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah kita memperbanyakkan salam dan selawat ke atas baginda, dan salam dan selawat kita itu akan disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi ziarah boleh, tapi semata-mata nak musafir kerana makam Nabi itu, kenapa? Ada satu sebab khusus ke? Kalau sekadar nak bagi salam, selawat dekat rumah saya ni, dekat Shah Alam ni pun boleh. Tapi nak semata-mata nak pergi ke Madinah tu, mesti dia hendak berdoa kepada Rasulullah. Jadi larangan Imam Ibn Taymiyah ini juga termasuk dalam bab mengelakkan kemudaratan yang lebih, kerana dibimbangi berlakunya kesalahan ataupun syirik apabila seseorang itu musafir semata-mata hendak ke satu kubur, baik kubur Nabi maupun kepada kubur-kubur lain yang diyakini ada keistimewaan di sana. Baik, poin keempat, kesimpulan keempat ini adalah khilaf, bahkan boleh dikatakan khilaf muktabar. Kalau kita baca penjelasan Imam Ibn Taymiyah tadi, beliau telah mengemukakan 2 pandangan berserta tokoh-tokoh yang memegang pada pandangan itu, ya.
Dan Imam Ibn Taymiyah telah bersikap adil dalam menerangkan khilaf ini, dan tokoh-tokoh yang berada dalam mana-mana pandangannya. Yang kelima, bagi saya amatlah dikesali sikap Ustaz Engku yang mengemukakan isu ini tanpa memberikan penjelasan yang adil. Saya minta maaf jika dalam video beliau yang lain ada beliau memberikan penjelasan yang terperinci. Tapi bagi saya, mana-mana kuliah beliau pun, mana-mana kuliah, mana-mana ucapan pun, seandainya beliau hendak membawa topik ini, hendaklah beliau menjelaskannya secara adil. Meskipun beliau tak setuju dengan pandangan Ibn Taymiyah, tetapi semata-mata mengatakan fatwa Ibn Taymiyah ini yang berkata haram, yang berkata ia satu maksiat, memang betul begitu. Tapi bila dikatakan sedemikian saja dan dibiarkan tergantung, akan berlaku fitnah ke atas seorang Muslim yang lain. Kenapa? Sebab ayat itu bila dibaca begitu saja, orang akan, teruknya Imam Ibn Taymiyah ni. Adakah dia haramkan nak ziarah kubur Nabi? Adakah dia kata musafir untuk ziarah itu adalah satu maksiat sampai-sampai tak boleh kasar? Memang Ibn Taymiyah berkata sedemikian, tapi tanpa diberikan penjelasan yang panjang lebar, yang teliti tentang perkara ini, ia akan menimbulkan fitnah dan salah faham di kalangan umat Islam terhadap seorang tokoh kita. Ya, walaupun kita tak setuju dengan pandangannya, tapi hendaklah kita bersikap adil dalam mengemukakan pandangan itu ataupun apabila membicarakan isu ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya menutup video ini dengan ayat ke-8 surah Al-Ma'idah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan kerana Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu adalah lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.